Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi, sanadnya sahih. Dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bainar rajuli wa bainal kufri tarkus salah. Ini riwayat Muslim. Dalam kitab ni bainal abdi wa bainal kufri tarkus salah, itu riwayat daripada Imam Ahmad. Artinya yang membezakan di antara seorang laki-laki ataupun seorang hamba yang mukmin dengan seorang kafir, mudah bahasa. Yang membeza di antara mukmin dengan kafir siapa? Iaitulah meninggalkan salat. Maksudnya jika meninggalkan salat tanpa keuzuran, tanpa sebab, ia akan menjadi kafir, wal iyazubillah. Mudah ya kafir ni. Tak syarat pergi semua berhala, tidak syarat pergi sembah tok pekong, tak semaya kafir. Ini hadis ni jelas sekali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Itu riwayat Bukhari. Dalam kitab kita ni, man fatathu salatul asri habita amaluhu, riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Dia kata apa? Siapa yang meninggalkan salat, maka rusaklah, gugurlah amalannya. Mana orang itu kafir lah. Kalau gugur amalan maknanya kafir. Ini orang tak semaya dengan sengaja. Berat ukur tak semaya ni bukan main-main. Dalam hadis yang lain lagi, man taraka salata muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah. Sesiapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia terlepas daripada perlindungan Allah. Hadis ini riwayat oleh Ibnu Majah dan Baihaqi. Sanadnya berbagai-bagai pandangan para ulama di sini. Ada kata kuat dengan jalur-jalur yang lain, ada yang kata dia lemah. Tapi hadis yang lepas tu memang sudah jelas pada kita bahawa orang yang meninggalkan salat itu, orang itu bukan Islam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa in fa'alu zalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Muttafaqun alaih. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucap la ilaha illallah, mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Jadi hadis ni dia sebut 3 rukun Islam saja. Jadi hadis lain menyempurnakannya. Maka jika mereka telah melakukan itu semua, akan terpeliharalah mereka daripada aku, baik darahnya ataupun hartanya tak boleh kita ambil lagi, kecuali kerana haknya. Apa dia haknya? Orang bunuh orang, maka kita boleh bunuh dia. Orang menumpahkan darah orang, boleh kita tumpah darah dia. Dia panggil hak, itu balas balik. Dia potong tangan orang, boleh KJL boleh potong tangan dia. Itu dia panggil hak. Ataupun dia melakukan perbuatan-perbuatan hudud yang boleh dikenakan undang-undang. Sedangkan perhitungannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila orang ni kata la ilaha illallah, dia salat, dia zakat, dia puasa, dia haji, kita kata dia orang Islam, hisabuhum 'ala Allah, yang menentukan dia Islam betul tak betul Allah Taala saja tahu. Ini kena ingat. Bila kita orang ni mengucap la ilaha illallah, kita kena kata dia ni Islam. Tak boleh duk main. Dia ni Islam ke tak Islam. Tak. Dia sudah mengucap Islam. Kita hanya mampu menjatuhkan hukuman yang zahir saja. Hukuman asli yang batin dalam perut orang, siapa dia boleh jatuh hukum? Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita boleh kata orang ni orang Islam, tetapi amalannya, perbuatannya perbuatan orang-orang bukan Islam. Sebab apa? Bila orang cerita tentang undang-undang Islam, dia perli. Nak jalan undang-undang Islam. Zaman Nabi tu orang pakar tu. Zaman sekarang ni orang naik kapal terbang, orang tak guna lagi. Dalam kitab Mustikah hadis kata orang ni Islam ke tak Islam? Tak dah. Kita kena kata perkataan dia tu tadi perkataan kufur. Tapi jangan tok atas kepala dia, ni kafir dia ni, tak lagi rumah dia. Dah. Kita kena nasihat kepada dia, kita kena argue dengan dia, kita kena hujah, kena bawa report ke pejabat agama panggil dia suruh taubat. Jadi panjang lagi cerita. Kalau dia engkar, dia enggan, dia lawan, pada waktu tu dia jatuhkan hukuman kafir, barulah kita boleh laksanakan undang-undang murtad, kata dia. Jadi hisabuhum 'ala Allah.
Panjanglah cerita ni. Dan sabda Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa sini? Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan yaumal qiyamah wa kana yaumal qiyamati ma'a fir'aun wa qarun wa haman wa ubay bin khalaf. Rawahu Ahmad wa Ibn Hibban. Artinya, sesiapa yang menjaga salatnya, orang ni jaga salat dia, maka salatnya itu akan menjadi cahaya baginya dan petunjuk serta penyelamat pada hari kiamat. Dan sesiapa yang tidak menjaga salatnya, maka baginya tidak akan mendapat cahaya, gelap pada hari kiamat, tidak akan mendapat petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Dan pada hari itu, pada hari kiamat nanti, orang tak semaya duduk dengan siapa? Dia akan bersama dengan Fir'aun. Kena Fir'aun. Qarun. Kena Qarun. Orang hebat belakang ni, Pakak Tan Seri-Seri belakang ni. Haman dan Ubay bin Khalaf. Siapa dia Ubay bin Khalaf? Tengok ni bawah ni. Hadis ni riwayat Imam Ahmad, Ibn Hibban dan lain-lainnya. Ada setengah ulama kata sanadnya lemah, dan ada je ulama mengatakan dengan jalur-jalur yang banyak itu menguatkan hadis ini. Kata Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, seseorang itu tidak bernasib baik dalam Islam, tidak ada bahagian dalam Islam jika ia meninggalkan salat. La hazza fil Islam, tidak ada bahagian daftar namanya dalam senarai Islam apabila orang ini tak melakukan salat. Kata ulama, kalimah itu diucapkan oleh Sayyidina Umar setelah sedar apabila dia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi dari Farisi. Subhanallah. Abu Lu'lu'ah al-Majusi ni orang Farisi. Dia mari ke Madinah waktu Sayyidina Umar nak keluar daripada masjid nak pergi jadi imam subuh. Dia tikam perut Sayyidina Umar dengan pisau dia, kenam. Maka Sayyidina Umar mati dia radhiyallahu anhu dengan sebab ni. Masa tu bukan ada pakar bedah yang boleh sambung balik orang perut. Jadi bila Tok Bomo dia mari tengok, tabib masa tengok, dia kata tengok keluar semua makanan-makanan yang keluar daripada jalan perut. Dia kata Umar tak boleh hidup lagi lah dengan teknologi yang ada masa tu. Jadi Sayyidina Umar tengah duduk pengsan, bila dia sedar, dia kata apa? Ni punya hebatnya Umar kata, annahu la hazza li ahadin fil Islam adha as-salah. Tidak ada bahagian orang yang dalam senarai orang Islam kalau mereka tidak melakukan salat. Mana Umar kata aku tengah sakit macam ni pun aku nak semaya lagi. Orang sakit zaman kita hari ni semaya ke tak semaya? Gi tanya dia suruh salat, berapi marah. Mu tak tahu aku sakit, suruh semaya. Kalau kita berasa nak jawab juga, mu tak tahu mu nak mapuh lah nak tak semaya lagi. Baru boleh pedah dak dia. Nampak dia nak hambat kita lari, dia sakit tak dia nak hambat dah, waya penuh tubuh tu. Kena kata berkali-sekali. Kau tak boleh kata. Takutnya hok kena hok jakit jatuh bakal mati situ nyanyi kita dah. Dia jadi automatik orang yang bila sakit seolah-olah Tuhan will blessing pada dia tak semaya. Ni masalah dia. Sayyidina Umar tengok ni kata apa. Menurut sebahagian ulama, sehubungan hadis Nabi di atas tadi, Fir'aun tadi, iaitu orang yang meninggalkan salat nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan bersama dengan 4 orang di atas, 4 tokoh di atas tu. Siapa dia tokoh tu? Iaitu orang yang meninggalkan salatnya kerana disibukkan, dimasyghulkan oleh hartanya. Mu tak semaya sebab apa? Cari makan. Orang yang tak semaya sebab apa? Jawatannya, tugas dia banyak sangat. Atau kerana menguruskan perdagangannya. Maka bagi siapa yang disibukkan oleh harta, tak semaya kerana sibuk cari harta, akaun tu akaun sini, maka dia akan dibangkitkan bersama Qarun. Kerana Qarun ni ahli koprak yang kaya di zaman Fir'aun. Ni tokoh dia. Dan sesiapa yang disibukkan oleh kerajaannya, kekuasaannya. Allah, saya nak semaya macam mana kak? Kita nak bersidang hari ni. Ada dia kata satu persidangan di tempat kita ni, bila nak semaya dia nak mengundi nak berhenti semaya ke tak? Tak tahu zaman mana, tak ingat dah.
Jadi cerita nak semaya mengundi. Apa mengundi semaya? Sibuk kerana nak jaga kekuasaan, kerana mesyuarat, maka dia akan dibangkitkan bersama Fir'aun. Fir'aun ni tak payah cerita dah. Siapa dia Fir'aun? Orang kenal belaka. Dan orang yang disibukkan oleh jabatannya atau kementeriannya yang sedang dipimpinnya, maka dia akan bersama Haman. Sebab Haman ni Perdana Menteri kepada Fir'aun. Orang besar belaka, PM masa tu. Dan barang siapa yang disibukkan oleh perdagangannya, maka dia akan dibangkitkan bersama Ubay bin Khalaf, seorang pedagang kafir dari Mekah. Ubay bin Khalaf ni terlalu jahat, yang selalu ana sebut cerita dia. Bila dia cabar Nabi, bila dia di Mekah, dia ada kuda. Pagi-pagi dia duduk kosok kuda dia tu, mandi kuda. Dia tengok Nabi lalu, dia kata, Muhammad, la aqtulannak. Aku nak bunuhmu dengan kuda aku ni. Dia kamak Nabi ni moyo, orang Islam tak berani nak lawan. Nabi kata, la bal ana aqtuluka. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kata dia penakut, orang paling berani sekali. Kata sahabat, kalau ada suara-suara pelik di Madinah, mana bunyi bising di Madinah tu, kita duk sibuk cari golok, cari parai, cari apa ni, gigi ada dah Nabi situ. Cepat dia sampai mari, berani sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Ubay cabar dia, aku nak bunuhmu dengan kuda aku ni, Nabi kata, la bal an aqtuluka, aku bunuhmu. Pasal itulah dalam peperang Uhud, Nabi cocoh tekuk dia dengan pedang. Pak, kena sini, luka sikit je sini. Ubay bin Khalaf kata, mati dah aku. Amut, aku mati. Geng-geng dia kata, mati apa kat luka besar ni? Orang lain cabut tangan kaki tak mati. Dia kata, dok mati. Sebab Muhammad yang lukakan aku sini. Muhammad kata dah aku di Mekah dulu, aku bunuhmu. Percaya muka kafir ni, tapi tak saya beriman. Ini masalahnya. Tak ada hidayah lah kita letak situ. Nak kata mana? Jadi dalam sejarah dunia Islam ini, inilah seorang manusia yang Nabi kita kena dengan cocok senjata dia sini. Hak lain tak ada. Kalau kata Nabi ni menyebar kat Islam dengan pedang dengan apa, karut lah kau tu. Seorang ni je, sebab terlalu kafir, terlalu jahat je, dia terkal nak pergi bunuh Nabi dalam peperangan Uhud. Sahabat kata, masa mana Nabi ambil pedang, sahabat dia, pak, dia cocok kena sini. Ubay bin Khalaf ni, bapa orang tak semaya. Siapa dia tak nak jadi geng Ubay bin Khalaf, jangan semaya. Kita ada hari ni pun, kalau rasa puas hati dah anak cucu kita duduk sekali dengan Ubay, sekali dengan Fir'aun, lok dia jangan pergi semaya. Biarnya tidur lah. Nak guana orang learning. Alas siapa ni orang learning? Bila kita tanya, buat macam mana ustaz budak-budak zaman sekarang? Pak budak berapa kerja? Pak budak. Buat budak yang reti. Beratlah sikit situ. Dah. Buat budak yang reti, didik budak tak reti. Berat. Imam Ahmad telah meriwayatkan daripada Muaz bin Jabal bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang panjang, wasaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 perkara. Kita dah baca panjang satu persatu 10 dulu di dalam khutbah Jumaat. Man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah azza wa jalla, rawahul Imam Ahmad. Sesiapa yang meninggalkan salat fardu dengan sengaja, maka ia akan lepas dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Orang ni bukan dibawa perlindungan Allah taala lagi. Jadi apa lagi? Menurut riwayat Al-Baihaqi, apa riwayat di sini? Tengok dia kata di bawah ni, Al-Iraqi kata sanadnya terlalu dhaif, jadi kita tinggalkanlah. Dan turun di bawah. Dan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah ditikam orang, cerita Umar tadi terulang balik sini macam mana ni. Bila kena tikam, orang kata kepadanya, salat. Sayyidina Umar, salat. Umar jawab seperti tadilah, tidak ada bahagian nasib orang itu apabila dia tidak melakukan salat. Sedangkan dia sudah luka, sudah berdarah, tapi Sayyidina Umar teruskan salat dia. Berkata Abdullah bin Syaqiq, letak titik 2 Syaqiq dalam kitab tu Syafiq. Berkata Abdullah bin Syaqiq at-tabi'i, seorang ulama tabi'in, sekawan pada sahabat, bahawa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak pernah memandang sesuatu amal yang ditinggalkan yang dapat menyebabkan kafir kecuali meninggalkan salat. Allahu akbar. Abdullah bin Syaqiq, kana ashabu Rasulillah